Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi murid-murid semua dengan Ustazah Siti Rafidah akan menerangkan mata pelajaran fiqh. Pada video-video sebelum ini Ustazah dah menerangkan dua pelajaran, iaitu tajuk ibadah, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum, dan yang kedua ialah taharah. Dan untuk pelajaran ketiga kali ini, pada video ini Ustazah akan menerangkan pelajaran yang ketiga, iaitu bahagian akhir. Murid-murid boleh tengok buku teks fiqh muka surat 14. Ustazah pun nak guna buku teks juga. Okey, muka surat 14. Okey. Kalau nak diketahui oleh murid-murid, bahagian akhir ini amat penting untuk diketahui oleh setiap umat Islam di seluruh dunia, kerana air merupakan elemen yang paling utama sekali dalam aspek penjagaan kebersihan dan penyucian. Jadinya murid-murid wajib tahu dan wajib boleh membezakan antara air-air yang bakal diterangkan oleh Ustazah bagi membolehkan murid-murid dapat melakukan ibadah khusus terutamanya, kerana ibadah ini memerlukan penggunaan air yang betul dan penggunaan air yang bersih dan lagi suci. Mari kita lihat, ada 5 jenis air, ada 5 jenis bahagian air. Okey, bahagian yang pertama ialah air mutlak, bahagian yang kedua ialah air musyammas, air yang ketiga ialah air musta'mal, bahagian air yang keempat ialah air mutannajis, dan bahagian air yang terakhir ialah air muqayyad. Saya tak tahu nak sebut macam mana. Dah lupa nak sebut macam mana. Muqayyad. Okey, untuk hari ini mari kita lihat dulu setiap unit. Okey, ini dibahagi mengikut unit lah. Kalau untuk bahagian akhir ini sahaja terdapat lebih kurang dalam 5 unit ni, tak silap Ustazah. Ya, betul, ada 5 unit. Untuk hari ini kita hanya akan belajar 2 unit sahaja, iaitu unit 1 dan unit 2. Unit 1 air mutlak dan unit yang kedua ialah air musyammas. Kita tengok dulu apakah itu air mutlak. Okey, pengertian air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Okey, air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Maksudnya air ini betul-betul bersih, barulah dapat dikategorikan sebagai air mutlak. Air mutlak ni terdapat 7 jenis air. Okey, air mutlak ni ada 7 jenis ya. Yang pertama ialah air mata air, kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air hujan, kelima air paip, keenam air perigi, ketujuh air embun, dan ke-8 air salji. Okey, ada 8 jenis air mutlak. Okey, air-air ini bolehlah digunakan untuk mengangkat hadas kecil dan mengangkat hadas besar. Okey, mengangkat hadas kecil tu bagaimana? Maksudnya bertaharah ya, melakukan menyucikan diri lah. Dan hadas besar pula adalah seperti mandi wajib, mandi junub dan sebagainya. Air ini boleh digunakan. Kalau tak ada air paip, boleh guna air hujan. Tak ada air hujan, boleh guna air perigi. Tak ada air perigi, boleh guna air embun. Tak ada air embun, boleh pakai air sungai. Tak ada air sungai, boleh guna air laut. Tak ada air laut, boleh guna air mata air. Dan paling susah nak dapat dekat Malaysia ialah air salji, sebab keadaan negara kita, iklim cuaca adalah hujan tropika. Negara kita tak mengalami seperti negara lain, negara luar, 4 musim, iaitu musim luruh, musim sejuk, musim panas, musim bunga. Tak ada. Kita cuma ada 2 musim, iaitu musim panas, musim tengkujuh, dan panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi air yang memang tak akan kita dapati di Malaysia ialah air salji. Kalau nak rasa air salji bolehlah pergi ke negara luar ya, yang terdapat 4 musim. Itu adalah jenis-jenis air mutlak. Okey, air mutlak ini memang kita gunakan untuk bersuci ya, mengangkat hadas kecil. Hadas kecil tu mengangkatnya bagaimana? Adalah dengan mengambil wuduk dan juga mandi. Dan mengangkat hadas besar adalah seperti mandi wajib.
wajib mengangkat hadas besar. Hadas besar ni ada syarat-syaratnya, tetapi nanti murid akan belajarnya dalam silibus tahun 3-4 mungkin. Buat tahun 1 ni cukuplah murid tahu jenis-jenis air. Ya, jenis bahagian-bahagian air ada 5 tadi saya sebut. Air mutlak, air musyammas, air mutanajis, air mustakmal dan air muqayyid. Muqayyid. 5 jenis air. Untuk unit 1 dan 2 adalah air mutlak dan air musyammas. 2 unit untuk hari ini. Okey. Mari kita dah habis untuk air mutlak. Okay, air mutlak ni sudah harap 8 air mutlak ni murid dapat kenal pasti dan murid dapat ingatlah. Janganlah pula letak air kelapa dalam air mutlak. Memang bukan jenis airnya lah. Ya, tak tepat sama sekali. Air kelapa adalah air minuman, tidak boleh digunakan untuk menyucikan. Dia hanya boleh digunakan untuk minum. Ya, okey. Untuk unit 2 pula iaitu air musyammas. Mari kita tengok pada muka surat 16 buku teks pengertian air musyammas. Air yang berada di dalam bekas logam selain emas dan perak yang terdedah kepada panas matahari. Okey. Air musyammas ini ialah air yang diletakkan dalam bekas logam, bekas besi yang terdedah pada matahari. Okay, maksudnya bekas logam lah selain daripada emas dan perak. Kalau air tu duduk dalam bekas emas atau bekas perak, kita tak panggil air itu adalah air musyammas. Tapi kalau dia duduk dalam bekas besi, itu kita panggil musyammas dan dia terdedah, air tersebut terdedah kepada matahari. Okey, itu adalah maksud pengertian air musyammas. Okey, bolehkah air ini digunakan untuk berwuduk? Okey, air ni kita boleh katakan hukumnya makruh. Boleh digunakan untuk berwuduk sekiranya kita tak menjumpai air mutlak di sekeliling kita, ya. Sebabnya hukum menjadi makruh untuk menggunakan air ini walaupun ialah terdedah matahari, patutnya tak ada apa-apa sangat. Sebab apa? Sebab cahaya matahari di dalam bekas lubang akan mendatangkan penyakit kulit. Ya, betul. Walaupun tak ada najis di dalam bekas logam tu, air tersebut bersih, tak ada apa-apa masalah, cuma terdedah kepada matahari. Tapi disebabkan air tu dah duduk di bawah matahari terlalu lama, ia akan mendatangkan penyakit kepada kita, iaitu penyakit kulit. Kerana air tu dah panas, dah duduk bawah matahari. Kalau kena kepada kulit, kita tak tahu kulit kita ni tahap sensitivitinya sampai mana. Kemungkinan ada murid yang tak tahan dengan dia punya molekul. Kadang bila terkena rasa radang. Jadi sebab tu hukum menggunakan air musyammas ini adalah makruh. Sekiranya tiada air mutlak, tapi sebaiknya memang wajib menggunakan air mutlak lah. Tapi sekiranya kadang-kadang kita tak tahu bila keadaan kita menjadi terdesak, bolehlah kalau jumpa air dalam bekas logam yang duduk bawah matahari, terdedah, tak sampai pakai, kita bolehlah menggunakan air tersebut dalam keadaan darurat terpaksa, ya. Okey, itu untuk air musyammas. Untuk bagi Ustazah 2 minit jap, sekejap, ya. Kembali bersama Ustazah untuk 2 minit. Okey, tadi Ustazah dah habis menerangkan mengenai unit 1 dan unit 2 untuk bahagian air, iaitu unit 1 tadi air mutlak dan bahagian 2 iaitu air musyammas. Ustazah rasa Ustazah nak cover sekali lah untuk unit 3 sampai unit 5 kerana tajuknya sedikit-sedikit. Maksudnya penerangannya pun mudah, tak merumitkan. Jadi Ustazah tak nak buat lagi video yang lain dan Ustazah teruskan lagi penerangan untuk pelajaran ketiga iaitu bahagian air ini dengan unit 3 hingga unit 5. Okey, unit yang ketiga ialah air mustakmal. Okay, air mustakmal ini maksudnya ialah air yang telah digunakan bagi mengangkat hadas dan kurang daripada 2 kolah. Okey, contoh air mustakmal ialah air ni, kau tengok gambar ni, ada murid lelaki ni pegang cebok, pegang gayung, lepas tu ada timba ada air dalam tu. Okey, kebanyakan kalau zaman dahulu, ya,
belum ada pipe. Ini invention kalau zaman sekarang, kalau boleh nampak juga dekat masjid-masjid ataupun surau-surau masih lagi mengekalkan kolah. Dan ini zaman dulu kolah sahaja tanpa ada pipe. Bila tak ada pipe, maksudnya mereka menggunakan air daripada kolah tu saja untuk berwuduk. Jadi bila berwuduk, contohnya dah basuh muka, air tu dia tadah pada kolah tu balik. Maksudnya lebihan daripada air basuh muka tu akan jatuh masuk balik dalam kolah. Itu dipanggil ialah air mustakmal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, ya. Air tersebut masih boleh digunakan. Dia masih suci, tetapi tidak boleh digunakan untuk menyucikan dan mengangkat hadas, ya. Maksudnya kalau awak nak guna air ni untuk ambil wuduk balik, tak boleh lah. Maksudnya kalau nak ambil wuduk ataupun nak mandi wajib, tak boleh balik, tak boleh gunakan air mustakmal, sebab air tu air yang dah digunakan. Tapi air mustakmal ni bolehlah guna untuk perkara yang lain. Contoh macam nak menyiram pokok bunga ke, nak membasuh kereta ke, air tu boleh digunakan lah. Ini kebanyakan senario yang berlaku pada zaman dahulu kerana ketiadaan pipe. Yang ada semata-mata dekat masjid ataupun surau tersebut ialah kolah. Jadi memang air yang masuk, air lebih daripada kita angkat hadas tu adalah air mustakmal. Tak boleh guna lagi dah air tersebut untuk berwuduk dan mengangkat hadas. Boleh murid-murid? Jadi apa yang boleh kita lihat dekat sini ialah murid-murid sekiranya pergi menunaikan solat di masjid, di surau, pastikan murid-murid menjimatkan penggunaan air bagi memberi laluan kepada jemaah yang lain untuk mengambil wuduk. Kerana apa? Sebab kalau murid-murid tak jimat air, itu yang menyebabkan ketiadaan air, dan air yang berlebihan tadi itu dah menjadi air mustakmal, dah tak boleh digunakan semula. Digunakan untuk menyucikan dan mengangkat hadas lah, ya. Okey, itu tu untuk air mustakmal, unit 3. Kita masuk pula unit yang keempat, iaitu air mutannajis. Okey, unit yang keempat, air mutannajis. Pengertian air mutannajis ialah air yang kurang daripada 2 kolah dan terkena najis. Dan air yang bercampur najis walaupun lebih daripada 2 kolah apabila berubah salah satu daripada 3 sifat, iaitu warna, bau dan rasa. Okay, air mutannajis ni untuk menyenangkan murid-murid faham, ialah air yang dah terkena najis. Dengan syarat air yang dah terkena najis tu, yang pertama, syarat yang pertama ialah air tersebut kurang daripada 2 kolah. Okay, kalau ada 2 kolah, maksud itu ke air mutannajis dah jadi memang tercemar, memang dah bernajis lah. Tapi nak jadikan dia air mutannajis ialah air itu sudah terkena najis tapi kurang daripada 2 kolah. Dan syarat yang kedua ialah air yang bercampur dengan najis walaupun dah lebih daripada 2 kolah, dan apabila berubah salah satu daripada 3 sifat, iaitu warna, bau dan rasa. Jadi air mutannajis tu walaupun dia airnya melebihi 2 kolah, lepas tu memang dah najisnya dah bercampur dah dengan air tersebut dan mengubah struktur air tu. Contohnya kalau kita boleh nampak adalah warna. Kalau asalnya warna air adalah jernih, tapi bila kena najis, contohlah macam najis contoh najis kucing, akan menyebabkan discoloration. Maksudnya berubah warna. Warnanya daripada yang jernih tadi bertukar kepada warna coklat sikit ke, dia dah jadi nampak warna dia lain lah, keperang-perangan. Dia dah tak membawa warna yang asal, warna dia yang jernih pada mula-mula tadi tu, sebab dah terkena najis. Ataupun kita tak nampak lagi pada warna, tapi dah ada bau. Kadang-kadang bau warna tak timbul lagi, tapi kita nak tahu air tu sudah terkena najis daripada baunya. Bau dia dah lain macam, nampak memang jernih macam tak ada najis, tapi daripada bau kita dah tahu air tu sudah tercemar, dah terkena najis. Dan rasa, kalau rasa macam contohlah, ini yang paling susah sekali nak didetect lah. Didetect apabila nak ambil wuduk, baru dapat detect air tu dah ada rasa lain macam. Waktu kita berkumur-kumur tu, mesti kita akan terasa sikit air tu macam rasa apa ya,
Ustazah tak pernah terkena lagi situasi macam ni. Jadi Ustazah tak dapat nak terangkan bagaimana rasanya. Tapi apa yang boleh Ustazah pastikan ialah memang ada rasa yang lain lah. Dia walaupun tak berubah warna, tak ada bau, tapi pada lidah kita bila waktu kita ambil wuduk tu, dia dah rasa lain. Itu pun adalah salah satu ciri-ciri nak menunjukkan air tersebut ialah air mutanajis. Kita tengok ya contoh-contoh najisnya. Ni contoh najisnya, iaitu darah. Muka surat 20, darah, benda yang keluar daripada kubul dan dubur, babi, balik bayar, arak dan bangkai. Ini ialah contoh-contoh najis. Contoh-contoh najis. Najis ni air mutanajis ni sememangnya tidak suci ya. Memang tak suci dan tak boleh digunakan untuk bersuci, dan tak sah bersuci sekiranya menggunakan air mutanajis. Maklumlah konon-kononnya air mutlak memang dah tak ada. Air musyammas pun tak ada. Air mustakmal pun tiada. Yang tinggal air mutanajis untuk nak ambil wuduk. Memang tak boleh buat sebab tak boleh digunakan. Sebab apa? Air tu dah terkena najis. Bila syaratnya air tu dah terkena najis, dah jadi air mutanajis. Jadi bila dah namanya air mutanajis, air tersebut confirm tak boleh digunakan nak ambil wuduk dan juga mengangkat hadas. Memang langsung tak boleh digunakan. Sebab itu bukan lagi ciri-ciri air yang suci, lagi menyucikan. Sekarang Ustazah masuk pula pada unit yang kelima, iaitu air muqayyad. Air muqayyad ni pengertiannya ialah air yang suci tetapi tidak menyucikan. Ini dia yang Ustazah nak terangkan kepada awak. Contoh-contoh air muqayyad ialah air kelapa, air jus, dakwat cair, air teh, air kopi, air nila. Kebanyakannya air muqayyad ni lah air minuman, dan juga cecair yang digunakan seperti dakwat. Untuk menulis tu zaman dulu ada yang pakai dakwat sotong. Sotong kan halal, jadi apa yang keluar daripada tubuhnya seperti dakwat dia adalah halal. Tapi air sotong tu, air dakwat itu memang tak boleh gunalah nak bersuci. Memang dia suci tapi tak boleh menyucikan badan kita. Memang tak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan juga berwuduk. Ada orang pakai kelapa ke berwuduk? Ustazah tak pernah dengar lah. Tapi kalau murid-murid pernah dengar, murid-murid boleh bagi tahu Ustazah ya. Apa tu? Okey, tengok muka surat 23, ada firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Maksudnya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Hujan adalah rahmat Allah untuk semua makhluk. Jadi air hujan ni memang air yang membawa berkat, nikmat lah. Memang salah satu daripada jenis air mutlak. Jadi tak ada masalah kalau nak menggunakan air hujan untuk mengambil wuduk dan mengangkat hadas. Dah habis bahagian air. Ustazah harap murid-murid dapat faham dan ingat kita ada 5 bahagian air, iaitu air yang pertama air mutlak, kedua air musyammas, ketiga air mustakmal, keempat air mutanajis, dan air kelima ialah air muqayyad. Ada 5 bahagian air, dan dalam air mutlak, air dan dalam komponen-komponen air ini, murid-murid perlu ingatlah setiap satunya ada apa kandungannya dan apa ertinya. Okey, sekian dahululah untuk pelajaran kali ini. Ustazah akan teruskan lagi di kemudian hari dengan video yang seterusnya untuk pelajaran yang keempat. Okey, sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.